Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua anak murid cikgu. Semoga berada dalam keadaan sihat, sejahtera. Kita akan teruskan lagi untuk subjek Bahasa Melayu pada hari ini. Cikgu akan ingatkan semula tentang persediaan buku latihan yang perlu ada untuk Bahasa Melayu. Cikgu harap semua telah sediakan 2 buah buku garis 1 bagi pemahaman dan tata bahasa dan 3 buah buku penulisan untuk bina ayat, ulasan dan juga karangan. Jadi untuk kerja hari ini, saya minta kamu sediakan buku tata bahasa. Kita akan teruskan untuk tema istimewanya keluargaku, unit 1, bakat istimewa, tajuk sayangi keluarga. Jadi kamu boleh buka buku teks. Akan sentuh tentang standard kandungan 1.2 iaitu mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Standard pembelajaran kamu pada hari ini ialah 1.2.6 iaitu mendengar, memahami dan menyebut jenis ayat dan ragam ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. Objektif pengajaran pada hari ini ialah memahami dan menyebut jenis ayat dan ragam ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. Baiklah, kita sama-sama lihat pada tema yang pertama, istimewanya keluargaku. Di sini ada beberapa rangkap pantun dan seuntai sajak. Jadi, saya percaya kamu biasa mendengar dan melafazkan pantun. Jadi, saya akan mendengarkan pantun untuk kamu. Hempedu bumi lidah buaya, di dalam guni berikat tali. Biarpun kami berbeza budaya, hidup harmoni, riang sekali. Bagi rangkap yang kedua, buah pauh, buah markisah, atas pedati bawa ke desa. Walaupun jauh kami terpisah, namun di hati dekat sentiasa. Jadi, saya harap kamu boleh melafazkan pantun seperti mana yang telah saya lafazkan sebentar tadi. Bagi sajak pula, pendengarkan sajak yang cikgu deklamasikan ini. Walau dugaan melanda, walau berbeza budaya, walau jarak memisahkan kita, namun salinan kasih keluarga tersimpul dalam hati, abadi dalam jiwa. Begitulah deklamasi sajak yang saya perdengarkan untuk kamu. Baiklah, kita akan teruskan dengan kemahiran mendengar dan bertutur. Kamu boleh rujuk dalam buku teks muka surat 2 ataupun lihat pada skrin yang terpapar dan pendengarkan rakaman ini. Okey, di sini adalah tajuk sayangi keluargaku dan telah terpapar perbualan antara keluarga Amar ya. Ada ibu, ada adiknya dan juga Amar sendiri dan juga ayah. Okey, kita lihat pada dialog yang pertama iaitu dialog ibu kepada Amar. Amar, tolong buka pintu, ayah kamu sudah pulang. Baik, ibu. Ini ialah dialog bapa. Apakah yang kamu dan adik kamu lakukan hari ini, Amar? Baiklah. Dialog Amar pula. Banyak aktiviti yang kami lakukan bersama-sama, ayah. Kami membaca beberapa buah buku cerita. Adik juga saya ajar melukis. Adik telah melukis 2 keping gambar. Bagus, Amar. Masa lapang kamu berdua perlu diisi dengan aktiviti yang bermanfaat. Bimbinglah adik kamu agar dia dapat mempelajari kemahiran yang berguna. Ayah, lihatlah lukisan Irfan. Irfan sungguh pandai melukis, ayah. Wah, cantiknya. Jadi, berdasarkan dialog yang telah kamu lihat tadi, ataupun yang telah kamu sebut, di situ terdapat berbagai jenis dan ragam ayat.
Jadi, kita akan lihat apakah itu jenis dan ragam ayat. Ayat merupakan susunan perkataan yang terdiri daripada subjek dan predikat. Apakah itu subjek dan predikat? Ya, subjek merupakan perkara yang diceritakan. Predikat adalah cerita berkenaan perkara itu. Dan setiap dialog yang kamu baca tadi perlulah diucapkan dengan intonasi atau nada yang sempurna. Cikgu akan terangkan beberapa jenis ayat dan ragam ayat berdasarkan dialog itu tadi. Jadi di sini ada 4 jenis ayat yang perlu kamu ketahui, iaitu ayat penyata. Ayat penyata adalah ayat yang menerangkan sesuatu perkara. Dalam ayat penyata, dia mengandungi 2, iaitu ayat aktif dan juga ayat pasif. Biasa ada penggunaan imbuhan me dan di. Seterusnya, ayat tanya. Ayat tanya adalah ayat yang bertanyakan sesuatu. Cikgu harap kamu masih ingat must be 2D. Apa itu must be 2D? Baiklah, M kita ingat semula ya. M untuk mengapa, A untuk apa, S untuk siapa, B untuk bila dan bagaimana, dan D di mana. Itu adalah singkatan bagi ayat tanya, iaitu must be 2D. Bagi ayat perintah merupakan ayat yang menimbulkan sesuatu tindakan yang telah kita belajar pada minggu lepas. Jadi saya harap kamu masih ingat apakah jenis ayat perintah itu. Seterusnya adalah ayat seruan. Ayat seruan kita ingat semula, antara contohnya wah, adui, aduhai. Itu antaranya. Baiklah, sebelum kamu memulakan latihan, kita akan kenal pasti apakah jenis ayat ini. Yang pertama, kita lihat ni ya. Amar, tolong buka pintu. Okey, apakah jenis ayat ini? Ya, ini merupakan ayat perintah kerana ia menggunakan perkataan tolong. Baik, kita lihat pula apakah jenis ayat ini. Apakah yang kamu dan adik kamu lakukan hari ini, Amar? Ya, ini merupakan ayat tanya kerana menggunakan perkataan apakah. Kita akan lihat pula dialog ini, apakah jenis ayat yang digunakan. Banyak aktiviti yang kami lakukan bersama-sama, ayah. Baik, ini merupakan ayat penyata kerana ia menerangkan aktivitinya. Okey, kita akan lihat pula. Kami membaca beberapa buah buku cerita. Rasa-rasa ini adalah jenis ayat apa? Baik, ini adalah ayat aktif kerana ia menggunakan perkataan imbuhan me, iaitu membaca. Ya. Masih lagi dalam kategori ayat penyata itu tadi, kita lihat pula contoh yang ini. Masa lapang kamu berdua perlu diisi dengan aktiviti yang bermanfaat. Di sini penggunaan perkataan diisi. Jadi ini merupakan ayat pasif sebab menggunakan imbuhan di. Baiklah, kita lihat pula dialog ini. Kita akan ambil satu lagi contoh. Wah, cantiknya. Baik, ini merupakan ayat seru. Okey, ini adalah ayat seru kerana menggunakan perkataan wah. Harus diingat apabila menulis ayat seru, perlu ada penggunaan kata seruan di akhirnya tanpa meletakkan noktah. Faham ya?
amat mengharapkan kamu memahami tentang penerangan yang telah saya terangkan sebentar tadi. Jadi, bagi aktiviti untuk hari ini, kamu perlu membuat latihan dalam buku tata bahasa pada minggu lepas. Kita sambung saja. Pastikan kamu menulis hari dan juga tarikh hari ini, dan arahannya ialah tulis dan kenal pasti jenis ayat berdasarkan dialog muka surat 2. Baik, itu arahannya. Jadi saya sangat mengharapkan untuk kamu membuat latihan ini sehabis baik. Jadi arahan perlu digariskan dengan sempurna dan buatlah seperti mana yang saya tegaskan sebentar tadi. Sekian untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, terima kasih semua.